Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah ini merupakan siri yang kedua dalam huraian ilmu mantik bagi sukatan tingkatan 4. Bagi siri yang pertama, kita telah membicarakan tentang pengenalan dan sejarah ilmu mantik. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ad-darsus tsani, iaitu pada perbahasan ad-dalalah. Dalam perbahasan ad-dalalah, di sini ada 5 perkara yang akan disentuh. Yang pertama, ta'rifud dalalati, iaitu definisi ad-dalalah ataupun dalam ilmu linguistiknya dipanggil, tak silap saya, semantik. Kemudian anwa'ud dalalah. Ada berapakah jenis dalalah ataupun pembahagian besar ad-dalalah. Kemudian yang ketiga, aqsamud dalalah al-lafziyah. Pembahagian dalalah al-lafziyah. Dan wa ghairul lafziyah, dan dalalah ghairul lafziyah. Di dalam lafziyah ada pembahagian dia, di dalam ghairul lafziyah ada pembahagiannya, ma'al amthilah, disertakan dengan contoh-contoh. Kemudian perkara yang keempat, aqsam ad-dilalah al-wad'iyah. Salah satu daripada aqsamud dilalah al-lafziyah adalah al-wad'iyah, iaitu ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah. Jadi akan disertakan juga dengan contoh. Mengapa al-aqsam ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah dijadikan sebagai satu perbahasan khusus? Kerana ini sahajalah daripada beberapa bahagian dalalah, ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah sahaja yang menjadi tumpuan perbahasan ilmu mantik. Yang lain bukan termasuk, walaupun ia dikira sebagai dalalah, tapi ia tidak termasuk dalam tumpuan perbahasan ilmu mantik. Kemudian perkara yang kelima ialah istikhdamud dalalah al-lafziyah wa dalalah ghairul lafziyah fil hayati al-yaumiyah. Iaitu penggunaan dalalah lafziyah dan dalalah ghairul lafziyah dalam kehidupan harian. Baik. Sekarang kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan ad-dalalah atau ad-dilalah. Pertama yang paling penting ialah kita lihat kepada ta'rif ataupun definisi ad-dalalah. Ta'rifud dalalah dan kemudian idahut ta'rif. Baik. Ta'rifud dalalah ialah fahmu amrin min amrin, iaitu memahami sesuatu menerusi sesuatu yang lain. Fahmu amrin, memahami sesuatu perkara, min, menerusi ataupun melalui, daripada apa dia, amrin, sesuatu yang lain. Wa yusammal amru al-awwalu al-madlul. Wa yusamma al-amra al-awwala al-madlul. Dinamakan al-amrul awwal. Al-amrul awwal ini maksudnya apa? Amrun dekat fahmu amrin ni. Amrun pada fahmu amrin. Ia fahmu amrin. Adalah itu ialah memahami sesuatu. Amrin itu. Maka al-amrul awwalu, amrun yang pertama ialah amrun dekat fahmu amrin. Maka maksudnya apa? Iaitu memahami madlul.
memahami sesuatu madlul, wal amru tsani adal. Manakala amru tsani min amrin. Min amrin. Amru tsani ni maksud apa? Wal amru tsani amrun pada min amrin. Min amrin, amrun ini adalah merupakan adal. Amrul awal yang ini adalah merupakan al-madlul. Al-amru tsani yang ini adalah merupakan adal. Maksudnya apa? Fahmu amrin, memahami sesuatu perkara, iaitu al-madlul, min amrin, menerusi sesuatu yang lain, iaitu adal. Maksudnya maksud dilalah itu ialah memahami al-madlul menerusi adal. Adal tu sesuatu yang lain. Baik. Idahut ta'rif. Tengok pada penjelasan ta'rif. Huwa ma yujibu idraku syai'in bisababi idraki syai'in mulazimun lah. Iaitu sesuatu yang mesti. Wa ma yujibu, sesuatu yang mesti, idrak syai', memahami, menanggapi sesuatu, dapat menanggapi sesuatu, bisababi idraku syai'in, dengan sebab menanggapi sesuatu yang lain yang lazim, mulazim lahu, mulazim li dzalika syai'. Mulazim bagi syai' ini. Maksudnya apa? Maksudnya dilalah itu ialah sesuatu yang mesti apabila kita tahu sesuatu itu adalah dengan sebab kita tahu sesuatu yang lain yang lazim bagi sesuatu tadi. Idraku syai' ni, ini syai' yang pertama ni adalah amrin ataupun madlul. Kita tahu madlul dengan sebab kita memahami, kita faham madlul dengan sebab kita faham dal. Yang mana dal itu merupakan mulazim li madlul. Apa ni? Syai' yang ini. Yang ini, syai' yang idraku syai' yang kedua ni, apa dia? Sebab apa kita tahu boleh jalan? Sebab adanya lampu warna hijau. Ini di tengah jalan kan? Sebab kita nampak lampu warna, sebab idrak kita lampu warna hijau, yang mana itu adalah mulazim li idrak asyai', itu apa dia? Boleh berjalan. Itu contoh. Baik. Seterusnya kita lihat pula al-umur as-salasah lid-dilalah. Dalam dalalah atau dilalah ini dia ada 3 elemen penting, 3 unsur penting, iaitu yang pertama adal, yang menunjukkan, yang menjadi dal, yang menunjukkan sama ada dia itu adalah dilalah lafziyah ataupun ghairi lafziyah. Yang kedua al-madlul. Madlul ni maksud ataupun makna di sebalik dal. Makna di sebalik dal. Adal lebih umum daripada lafaz. Adal boleh jadi lafziyah, boleh jadi ghairi lafziyah. Manakala madlul adalah maksud di sebalik lafaz ataupun di sebalik adal tadi tu. Baik. Dan yang ketiga ialah ad-dalalah. Yang ketiga ialah ad-dalalah. Baik, kita lihat seterusnya pada misal. Di sini dia bagi misal. Okey, macam mana kita nak faham makna ad-dal, al-madlul dan juga ad-dilalah. Baik, kita lihat ya. Misal yang pertama, satu saja misal, dia bagi misal, satu misal. Iza sami'ta jarsal bab yudaqqu. Apabila kamu dengar
loceng pintu ditekan, dipetik. Yantaqilu zihnuka, maka fikiran engkau akan terus menafsirkan ataupun berpindah kepada wujud syakhsin bilbab, bahawasanya ada seseorang di hadapan pintu qad dhaghata ala zurri, yang memetik switch loceng tu. Mesti ada orang di depan pintu yang memetik loceng pintu. Wa hadzal intiqal, dan perpindahan maklumat ini yujibuhu adatan mulazamatan sautal jarasi lidaghti 'ala ad-dur. Perpindahan maklumat ini adalah kerana secara adat yang mulazamah, adat yang mesti pada adatnya, wajiblah sautul jaras tadi itu, wajiblah bagi suara loceng tadi itu, apa dia? Daghtu, ada orang yang petik. Ada petikan ke atas switch loceng tadi. Dia adat kita berpindah, dia sebenarnya dal wa madlul ini secara adat, dia berpindah secara adat. Bila ada asap, mesti ada api. Bila ada bunyi di belakang dinding, mesti ada orang. Bila ada petik loceng bunyi, mesti ada orang petik di luar. Itu di antara kemestian itu mulazamah dipanggil. Mulazamah di antara petik loceng dengan ada orang di luar. Di antara bunyi balik dinding ada orang, sebalik dinding ada suara, maka lazim ada orang di situ. Bila azan dah masuk waktu, itu contoh. Azan itu dilalah lafziyah. Sekarang kita nak tengok satu-satu huraian tentang adal, madlul dan dilalah. Kita lihat daripada contoh tadi, kita tengok as-sautul jaras. Kita duduk dalam rumah, tiba-tiba ada dengar bunyi as-sautul jaras. Sautul jaras ini menduduki tempat adal. Adal ni lebih umum daripada sautul jaras, termasuk dalam dilalah lafziyah. Dilalah sebab apa? Sebab dia ada bunyi, ada suara. Tapi tak semua dal itu adalah lafzi. Ada dilalah ghair lafziyah. Contohnya seperti asap yang berkepul, menandakan ada api. Ataupun lampu isyarat berwarna merah, dia tidak ada suara. Tapi bila orang lihat, orang faham. Dal ini sesuatu yang boleh membawa maksud tertentu yang kita boleh faham, yang boleh difahami. Jadi sautul jaras adalah merupakan suatu dal yang menunjukkan. Apa madlul dia? Madlul dia bila ada bunyi loceng ataupun jaras, maka madlul yang maksud yang dikehendaki, yang kita faham, sesuatu yang difahami, apa dia? Wujudis syakhsi bil bab, ada seseorang di hadapan pintu. Baik. Cuba kita lihat pada ta'rif tadi. Kan dia kata fahmu amrin. Amrin yang pertama adalah madlul. Baik. Kita faham adanya seseorang di hadapan pintu, madlul. Min amrin. Apa dia? Dengan sebab adanya dal. Apa tu? Sautul jaras. Dengan sebab adanya bunyi loceng. Dengan sebab bunyi loceng. Bagaimana dilalah itu terjadi? Ijabu idrakika, mestilah tanggapan kamu terhadap wujud syakhsi lil bab, adanya seorang di hadapan pintu, li idrakika, kerana kamu menanggapi sautul jaras, adanya bunyi jaras, bunyi loceng. Itu dilalah dia.
kemestian, pelaziman di antara tahunya ataupun menanggapnya engkau terhadap adanya seseorang di hadapan pintu. Macam mana tahu? Dengan adanya dal. Madlul itu diketahui dengan adanya dal. Wujudnya seseorang di hadapan pintu diketahui dengan sebab adanya suara loceng. Itu perbahasan tentang adal wal madlul dan juga dilalah. Sekarang kita masuk pula kepada perbahasan anwa'ud dilalah. Kita dah tahu ta'rif dilalah dan dah dihuraikan pun ta'rif dilalah. Sekarang kita masuk pula kepada anwa'ud dalalah. Tanqasimud dalalah ila qismaini. Ad-dalalah itu terbahagi kepada dua bahagian. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, ad-dalalah terbahagi kepada dua, iaitu ad-dalalah al-lafziyah dan kemudian ad-dalalah ghairul lafziyah. Ad-dalalah al-lafziyah makana ad-dal. Dal dah faham tadi maksud dal. Dal itu yang menunjukkan. Ad-dalalah al-lafziyah itu ialah makana ad-dal, sesuatu di mana dalnya yang menunjukkan itu lafzan atau sautan, sesuatu yang boleh didengar, ada suara, bunyi loceng, bunyi orang bercakap, ada suara, itu dipanggil dalalah lafziyah. Kemudian apa maksud dalalah lafziyah? Dalalah lafziyah ni maksudnya kalau pejam mata pun boleh faham. Dia dengar dengan telinga. Bagi orang yang sejahtera, yang panca indera pendengarannya baik, bukan orang pekak. Maksudnya dilalah lafziyah ni dia boleh dengar dengan telinga. Tak kira dah benda tersebut difahami dengan sebab bahasa ataupun dengan sebab semata-mata bunyi. Kalau loceng dia tak ada bahasa, tapi bila kita tekan kita faham ada orang di luar. Itu bukan kita faham maksudnya apa? Ada orang di luar. Tapi kalau bahasa disusun dengan bahasa-bahasa tertentu, dengan mengikut tata bahasa tertentu, itu dah dipanggil dilalah lafziyah al-wad'iyah. Maksudnya apa-apa saja yang mengeluarkan bunyi yang boleh difahami, maka itu dipanggil sebagai ad-dalalah al-lafziyah. Kemudian ad-dalalah al-lafziyah sebaliknya. Ad-dal, suatu petunjuk nak membawa maksud sesuatu tapi bukan dengan bunyi, bukan dengan suara, tapi boleh difaham. Contohnya apa dia? Contohnya lampu isyarat berwarna merah. Kita faham maksudnya berhenti, kena berhenti. Tengah jalan kan banyak isyarat-isyarat jalan raya. Jangan masuk, masuk ke kiri, masuk ke kanan. Itu dilalah ghairul lafziyah. Asap berkepul-kepul. Itu maksudnya apa? Ada api. Itu dilalah ghairul lafziyah. Baik, itu pembahagian ad-dilalah ataupun ad-dalalah. Baik. Seterusnya aqsamud dalalah al-lafziyah wa ghairi al-lafziyah. Kemudian ad-dalalah al-lafziyah ini terbahagi kepada tiga dan begitu juga dalalah ghairul lafziyah terbahagi kepada tiga. Kita akan lihat nanti di manakah yang menjadi perbahasan ilmu mantik. Jadi keseluruhannya ada 6. 3 pembahagian dilalah lafziyah, 3 pembahagian dilalah ghairul lafziyah. Baik, pembahagian dilalah lafziyah yang pertama dipanggil dalalah al-aqliyah. Maka nadalu fiha aqlan. Sesuatu suara yang menjadi dalil pada sesuatu yang lain itu secara akal. Apa dia? Dilalatul kalami fil hujrati ala insani biha. Dilalah aqliyah lafziyah, contohnya dilalah al-lafziyah al-aqliyah, contohnya apa?
dilalah ada bunyi orang berkata-kata, orang berbicara fil hujrah dalam bilik, ala insani biha. Ada orang dekat bilik tu. Terus berpindah pada akal kita bila kita dengar suara di sebalik dinding, ada suara, maka terus berpindah ke dalam fikiran kita, ada orang di dalam bilik. Bila kita dengar suara dalam bilik, kita dengar ada suara, maka terus kita faham bahawasanya itu merupakan merupakan petunjuk, sesuatu yang menunjukkan ada lafaz, itu merupakan dilalah lafaz yang menunjukkan adanya seseorang dalam bilik. Kita bukan nak lihat apa yang orang tu cakap, tapi bunyi suara itu menunjukkan ada orang dalam bilik. Itu dipanggil dilalah al-aqliyah, al-lafziyah. Tapi kalau nak dibahaskan apa yang orang tu cakap, itu sudah masuk dilalah lafziyah wad'iyah. Tapi semata-mata nak membuktikan adanya orang di dalam bilik. Sama juga dengan petik lucing. Maka akal kita akan terus berfikir, terus memahami bahawasanya madlulnya apa? Madlulnya ada orang tengah petik lucing depan pintu. Itu dilalah aqliyah lafziyah. Kita lihat pula yang kedua, ad-dilalah at-tabi'iyah. Dilalah tabi'iyah ni dilalah tabi'i, secara sains, secara biologi panggil. Maka nadal fiha aradan tabi'iyan. Dal ni itu berlaku secara tabi'i. Apa dia? Dilalatul anin alal alam. Orang mengerang, maksudnya orang tu tengah sakit. Bunyi orang mengerang. Oh, sakitnya. Bunyi orang mengerang. Itu maksudnya orang tengah sakit. Itu dilalah apa? Itu dilalah maksudnya orang sakit, bukan nak membuktikan. Kalau secara akalnya, memanglah kalau kata dalam bilik tu ada orang mengerang, itu maksudnya orang dalam hospital kata kan. Ada satu bilik, tiba-tiba dalam bilik tu orang mengerang. Dalam bilik tu, cara akalnya, dilalah lafziyah akliyahnya, ada orang dalam bilik tu. Tapi bila dia mengerang, secara tabi'inya, itu buktikan dia tengah sakit pula. Maksudnya boleh datang dua-dua. Dilalah boleh jadi satu suara membawa dua maksud. Boleh dilalah akliyah, boleh juga bawa maksud dilalah tabi'iyah. Contohnya tadilah kita pergi hospital dalam satu bilik itu bertutup. Tapi kita dengar ada orang mengerang di sebelah bilik. Maksudnya orang tu sakit. Itu dilalah tabi'iyah. Secara tabi'i, orang sakit dia akan mengerang. Dia akan mengerang. Begitu juga ad-dilalah aqliyah. Bila ada bunyi di dalam bilik, maka ada orang dalam tu. Baik. Kemudian, pembahagian yang ketiga adalah ad-dalalah al-wad'iyah. Wahwa ad-dal fiha wad'an wa istilahan. Misalnya, dilalatul lafzi ala ma'anihal mawdu'iyah laha fil lughati. Ini yang dibahas dalam ilmu mantik. Ini yang penting dibahas dalam ilmu mantik. Makana iaitu adal, sesuatu yang menjadi dal, petunjuk, fiha secara wada'an wa istilahan. Dah diletakkan maksudnya. Maksud secara bahasa dan secara istilah. Sesuatu dal, sesuatu petunjuk yang berbentuk lafaz, yang sudah diletakkan maksudnya secara bahasa dan secara istilah. Misal, apa ni? Dilalatul alfaz, dilalah ataupun petunjuk lafaz-lafaz atas makna-makna tertentu yang sudah maudu'ah, yang sudah ditentukan, diletakkan maknanya itu fil lughah, pada bahasa. Setiap perkataan itu ada maksud. Buku, maksud dia ini. Berlari, maksud dia ini. Kereta, maksud dia ini. Manusia, maksud dia ini. Atas, maksud dia ini. Setiap lafaz itu ada maksud-maksud yang sudah difahami. Itulah dilalah lafziyah.
Bila disebutkan, dibunyikan lafaz sekian, maksudnya orang dah tahu dah, ini maksud dia, ini maksud dia. Itu dilalah wad'iyah. Ini ada perbahasan khusus nanti kita akan bincangkan tentang dilalah wad'iyah. Dilalah wad'iyah lafziyah. Baik. Habis perbahasan dilalah lafziyah wad'iyah. Kita masuk pula pada dilalah dilalah ghairul lafziyah. Jika tadi dilalah lafziyah terbahagi kepada 3, begitu juga dilalah ghairul lafziyah juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu dilalah al-aqliyah, dilalah at-tabi'iyah dan juga dilalah al-wad'iyah. Baik, kita lihat dilalah aqliyah. Okey. Dilalah aqliyah senang, ni dah dijelaskan, iaitu ad-dal itu berpindah kepada madlul secara akal. Ad-dal berpindah kepada madlul secara akal. Kalau lafziyah, dia ada suara. Dia ada suara, ada bunyi. Tapi kalau dilalah aqliyah ghairul lafziyah, dia tak ada suara. Contoh dia, dilalah taghayyur nizamul hujrah ala anna syakhsan dakhalaha wa ahdatha fiha dhalikat taghyir. Baik, dia kata di sini, contohnya dilalah taghayyur nizamil hujrah. Okey. Al-aqliyah ni tak kita tinggal dulu. Kita lihat dilalah tabi'iyah pula, maka nadal fiha ardan tabi'iyan. Adalnya sesuatu yang yang memberi faham kepada sesuatu itu datang dalam bentuk tabi'i. Contohnya apa dia? Humratul wajah, merahnya muka, alal khajal. Disebabkan malu. Merahnya muka disebabkan malu, khajal. Kemudian ad-dalalah wad'iyah, maka nadal ma wudi'alahu. Dilalah da'ul ham, da'ul al-ahmar alal khatari. Yang ketiga dilalah wad'iyah ialah maka na'dal, iaitu sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lain itu adalah secara hukum, secara ma wudi'alahu, sesuatu yang ditentukan, diletakkan, hukum yang ditentukan. Contohnya apa? Contohnya dilalatul da'ul ahmar, cahaya merah, lampu merah alal khatar. Maksudnya apa? Kena berhentilah, bahaya, kena berhenti. Bila lampu merah kita nampak traffic light, kena berhenti. Ataupun bila kita nampak lampu merah, biasa kat lampu merah kat atas menara, maksudnya tempat tu bahaya. Kena berhati-hati, ada menara tinggi, bahaya untuk helikopter dan sebagainya. Tapi siapa yang menentukan lampu merah tu bahaya? Dia mawdi'alahu. Itu sesuatu hukum yang dah disepakati. Manusia kalau letak lampu merah, ini maksudnya bahaya. Warna lampu merah, itu dah benda yang dah disepakati oleh manusia. Maksudnya, tapi juga bahasa. Kenapa dinamakan benda ni kereta, dinamakan benda ni? Itu lafaz yang dah disepakati oleh manusia. Mawdi'alahu. Dah diletakkan sebagai satu kesepakatan. Bila letak warna sekian, maksudnya sekian. Bila lafaz sekian, maksudnya sekian. Itu mawdi'alahu, wad'iyah. Adapun aqliyah, dia bukan, ataupun tabi'iyah ni secara sains. Bila orang tu malu, dia akan mukanya warna merah. Itu secara sains. Bila sakit, dia akan mengerang.
Itu secara sains, secara tabi'i. Manakala dilalah akliyah, baik, tengok sini dia kata taghayyur nizamil hujrah ala anna syakhsan dakhalaha. Okey, baik. Kita lihat satu bilik tu, susunan bilik tu dah berubah. Kita faham ada orang masuk dalam bilik tu. Dakhalaha wa ahdatsa fiha dzalika taghyir, dan menyebabkan, dan orang tadi, individu tadi, orang tadi menyebabkan berubah bilik. Dilalah taghayyur. Contoh kita masuk satu bilik, bilik tu kemas, kan kemas. Tiba-tiba kita masuk, susunan dia, nizam susunan bilik dia tu berubah. Taghayyur nizamul hujrah. Apa? Ala anna syakhsan, membuktikan ala anna syakhsan dakhalaha, bahawasanya ada seseorang masuk dalam bilik tadi, wa ahdatsa fiha, dan merubah fiha zalika taghyir, dan melakukan, mengubah bilik tadi, sama ada dia ubah kedudukan ke, dia kucak-kacirkan bilik tadi. Baik. Maksudnya apa ni? Okey, ala anna syakhsan ni, anna syakhsan dakhalaha wa ahdatsa fiha dzalika taghyir, madlul. Ini jadi madlul. Mana dalnya? Taghayyur nizamul hujrah. Berubahnya nizamul hujrah menjadi dal kepada madlul asy-syakhsan dakhalaha. Ada seorang yang masuk dalam bilik, syakhsan dakhalaha. Begitu juga dilalah hamratu al-wajh 'ala al-khajal. Hamratul wajah menjadi dal, al-khajal menjadi madlul. Apa madlul? Bukti madlul, orang tu malu, kita tahu dia malu. Kenapa? Hamratul wajah, wajahnya berubah jadi warna merah. Ini dilalah alal khatar. Apa dia? Atas bahaya, lampu warna merah. Lampu warna merah itu merupakan dal. Al-khatar merupakan madlul. Itu sedikit perbahasan tentang dilalah ghairul lafziyah dan juga dilalah lafziyah yang sudah dibahaskan. Ini contoh tadi kita tengok balik ya. Dilalatul kalam fil hujrah alal insani biha. Apa bukti? Madlul. Madlulnya adalah al-insan ada dalam bilik. Seorang manusia dalam bilik. Apa dia punya dal dia? Al-kalam fil hujrah. Ada orang berbicara dalam bilik. Kemudian al-anin alal alam. Apa bukti orang sakit? Madlul. Al-alam menjadi madlul. Al-anin menjadi dal yang menunjukkan, yang membuktikan. Baik. Kita tak sentuh tentang dilalah lafziyah wada'iyah. Sebab dia nanti ada perbahasan khusus ya. Perbahasan khusus tentang dilalah lafziyah. Baik, saya berhenti setakat di sini dahulu. Kita sambung untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan bahaskan tentang dilalah lafziyah, khusus tentang dilalah lafziyah al-wada'iyah, dan inilah yang nanti menjadi perbahasan tumpuan dalam ilmu mantik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.